bercerita kepada generasi akan datang dan seluruh rakyat akan menyokongmu. Kami telah memilih tajuk tentang filem Ola Bola. Perkataan Ola membawa maksud hello, manakala bola dalam bahasa Melayu sama dengan bahasa Portugis yang digunakan secara meluas di Brazil. Filem ini telah memberikan semangat berjuang kepada pemain bola sepak negara yang pernah mengharumkan nama Malaysia apabila layak ke Sukan Olimpik Moskow, Rusia pada tahun 1980, dan juga mengimbau kembali ketika awal 80-an pasukan bola sepak negara ketika itu berdepan dengan cabaran apabila pemain-pemainnya mempunyai perbezaan pendapat dan tidak sehaluan, sehingga menyebabkan kekalahan dalam perlawanan yang penting. Filem Ola Bola ini melambangkan pasukan kebangsaan Malaysia yang diwakili oleh pelbagai kaum, antaranya kaum Melayu, Cina, India serta kaum dari Sabah, untuk menceritakan kejayaan mereka dalam perlawanan bola sepak. Walaupun mempunyai kulit yang berbeza, juga komunikasi dalam pelbagai bahasa antara satu sama lain, tetapi mempunyai semangat bekerjasama yang tinggi. Keadaan semakin rumit apabila setiap orang mempunyai masalah masing-masing. Mereka dikalahkan begitu senang apabila mereka tidak bersatu. Filem Ola Bola ini mengajak kita untuk kita bersatu, teguh bercerai roboh. Walau bagaimanapun, mereka hanya mempunyai satu perlawanan untuk beraksi di pesada mata dunia. Pemain bola sepak haruslah menempuh apa jua halangan untuk menaikkan nama negara dan bola sepak. Dengan semangat yang ada di dalam diri, pasukan diuji dengan satu unsur yang mematahkan semangat mereka dan harapan negara. Konsep dan maksud di sebalik semangat patriotisme. Patriotisme bermaksud cinta akan negara. Patriotisme berasal dari perkataan Latin dan Greek patita, yang tuju kepada seorang yang mempunyai perasaan sayang atau cinta, mempertahankan dan menyokong negara sendiri secara berpanjangan. Ismnya pula bermaksud semangat, fahaman, patriotisme dalam istilah lain, cinta seorang kepada negaranya. Patriotisme juga konsep yang berkaitan dengan negara, mengikut pengedaran zaman dan keadaan yang mengubah bentuk patriotisme, tetapi patriotik masih tetap kekal sebagai perasaan cinta akan negara. Patriotisme bukan hanya sekadar luahan perasaan dan perlu mempunyai penghayatan daripada setiap warga negara. Patriotisme adalah semangat dalam diri yang melibatkan elemen keyakinan, kesetiaan, keberanian, kejati diri dan kedaulatan. Dalam filem Ola Bola, konsep patriotisme yang ditujukan adalah sebuah pasukan bola sepak negara yang mempunyai berbilang kaum, membuatkan pasukan negara menjadi hebat. Selain itu, Lita pernah mengetepikan perbezaan bangsa, bahasa dan agama untuk mencapai matlamat dalam pasukan bola sepak. Keunikan yang ada dalam pasukan negara ialah kekuatan yang perlu digambar negara lain tidak ada. Contohnya, Korea Selatan ditewaskan oleh Malaysia dalam perlawanan Sukan Olimpik 1980 dengan jaringan 2-1 oleh Hassan Sanu dan James Wong. Mereka mempunyai sikap-sikap yang sendiri, seperti orang Cina terkenal dengan sikap enggan mengalah, semangat kuat bersaing, bijak mengarak dan mempunyai sifat individu yang menonjol. Orang Cina juga mempunyai fikiran mahu menang dengan tidak kira halal haram. Ciri-ciri yang mungkin ada pada So Ching Ong Tauke sewaktu menjaga barisan pertahanan dan memimpin pasukan bola sepak kita. Orang India juga dikenali sebagai sikap tidak kenal penat, lari macam lipas kudung. Petis kecil digunakan untuk larian jarak jauh serta mempunyai stamina yang kuat dan boleh diharap untuk mengejar bola selain berwatak agak dramatik. Manakala orang Melayu mungkin lebih fancy dan suka menggelecek cantik dengan larian yang bergaya sebelum menjadikan gol, selain boleh diharap apabila ada pergaduhan kecil di padang. Ini mungkin disebabkan oleh gabungan ciri-ciri yang ada pada setiap kaum menjadi rahsia kejayaan bola sepak kita atau sukan lain. Sekurang-kurangnya ini terbukti pada suatu ketika dahulu, dan mungkin ini
Sebabnya untuk kita berjaya sebagai satu bangsa di negara ini, keluar dari kepompong perkawaman untuk masukkan dan bercampur dengan pelbagai jenis manusia dan sumber yang ada. Kita akan beralih kepada faktor-faktor memupuk semangat patriotisme. Semangat patriotik merujuk kepada cinta akan bangsa atau tanah air. Kita harus mengamalkan pemikiran cinta kepada negara kerana dapat dilahirkan dan dibesarkan di negara ini. Ini amat penting kerana ia boleh membantu mewujudkan budaya yang sentiasa menyayangi bangsanya dan mengelak daripada bertindak dengan cara yang boleh merosakkan reputasi negara. Apabila difikirkan semula, terdapat pelbagai strategi yang boleh digunakan untuk memupuk semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat kita. Salah satunya ialah dengan menanamkan semangat patriotisme sejak di bangku sekolah. Seperti yang dinyatakan dalam pepatah Melayu, "Melentur buluh biarlah dari rebuknya." Ini membolehkan semangat patriotisme mekar secara aman pada murid-murid. Sekolah mungkin boleh menganjurkan acara seperti perayaan Hari Kebangsaan atau menyanyikan lagu kebangsaan ketika perhimpunan. Ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam membantu anak-anak mereka mengembangkan semangat patriotisme. Ini berikutan pepatah Papa Borik Anak Rintik yang menyatakan bahawa anak-anak yang belum cukup umur untuk berfikir akan sentiasa meniru perbuatan ibu bapa mereka. Ibu bapa seharusnya menyemai semangat patriotisme dalam diri anak-anak mereka. Ini berikutan persepsi bahawa remaja pada masa kini sering terlibat dalam isu kemasyarakatan. Ibu bapa harus mengajar anak-anak mereka tentang sejarah kemerdekaan negara serta keberanian orang-orang yang terkenal serta memperjuangkannya. Kanak-kanak boleh mendengar cerita tentang patriotisme daripada mereka. Pihak yang bertanggungjawab harus melaksanakan usaha besar-besaran untuk menggalakkan patriotisme dalam seluruh masyarakat. Kempen-kempen yang berkaitan dapat mendidik masyarakat tentang nilai patriotisme dalam masyarakat negara kita. Sebagai contoh, Jabatan Penerangan Malaysia boleh menggunakan radio dan televisyen yang merupakan media elektronik yang cekap untuk memupuk dan meningkatkan maruah negara. Ini bukan sahaja dapat meningkatkan keharmonian kaum dengan negara kita, tetapi juga mewujudkan semangat patriotisme. Akhir sekali, individu yang mempunyai semangat patriotisme yang kuat akan sentiasa berusaha untuk memajukan diri dan negara untuk melihat pertumbuhan dan pembangunan yang pesat. Aktiviti seperti kawal kaki dan latihan berpasukan yang menggalakkan patriotisme sering disertakan dalam program. Oleh itu, adalah penting bagi semua pihak untuk berganding bahu melaksanakan tanggungjawab yang diberikan demi membantu generasi yang akan datang mengembangkan semangat patriotisme yang jitu. Jadi dalam filem ini terdapat konflik yang berlaku, antaranya ialah konflik antara pemain pasukan bola sepak Malaysia dengan jurulatih. Jurulatih ini baru saja dilantik untuk mengendali pasukan bola sepak. Jadi terdapat perubahan yang telah dilakukan oleh jurulatih tersebut. Jadi ini menyebabkan pemain bola sepak dalam pasukan tidak berpuas hati dengan kredibiliti yang ditunjukkan oleh jurulatih tersebut. Jadi sebagai contoh, Eric Teng, iaitu salah seorang pemain, dipilih sebagai di posisi penyerang, yang mana beliau sebenarnya adalah penjaga gol simpanan, dan ini menyebabkan ketidakpuashatian oleh pemain lain. Untuk yang seterusnya adalah konflik antara Jessie G atau lebih dikenali sebagai Tauke. Jadi konflik yang berlaku adalah di mana adik kepada Tauke mempersoalkan tindakan abangnya dan masih ingin terus kekal dalam pasukan walaupun telah berkali-kali kalah dalam perlawanan sebelumnya. Seterusnya adalah Bapa Mutu. Jadi apa yang terjadi di sini adalah Bapa Mutu tidak bersetuju anak beliau untuk anaknya menyertai pasukan bola sepak kerana beliau menganggap permainan ini tidak mampu menjamin masa depan keluarga mereka, dan dia juga mahu Mutu untuk membantu keluarganya di kebun. Penyelesaian isu dan masalah untuk membentuk semangat patriotisme. Jadi antaranya ialah sejauh manakah semangat perpaduan mampu memberi kejayaan untuk mencapai sesebuah matlamat. Seterusnya adalah menggambarkan kesan buruk perpecahan dan pergaduhan sekiranya persefahaman gagal dicapai dalam satu kumpulan. Seterusnya, adakah ia mampu melonggarkan perpaduan tersebut? Juga, adakah gabungan pelbagai kaum menyukakan lagi keharmonian untuk dicapai?
Adakah kepelbagaian bahasa pertuturan antara faktor yang menghalang semangat perpaduan dalam kepelbagaian kaum? Unsur semangat setia kawan dalam kalangan perbezaan kaum telah ditunjukkan dalam filem ini. Seperti kita ketahui, Malaysia terdiri dari pelbagai kaum, antaranya adalah Melayu, Cina, India dan pelbagai lagi. Tetapi mereka ini dapat bersahabat dan bergawal rapat dan membuat kerjasama yang kuat untuk mencapai impian dan juga untuk mencapai kejayaan. Berdasarkan filem Ola Bola yang kami tonton, terdapat banyak pengajaran yang kita boleh ambil untuk kita apply dalam kehidupan seharian kita. Jadi pengajaran yang paling penting lah yang kita boleh sematkan dalam kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia ni, kita seharusnya mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. Yang mana semangat patriotisme ni ialah berkaitan dengan cintakan akan negara. Jadi sekiranya setiap rakyat Malaysia cintakan akan negara, maka mereka sanggup berkorban demi negara yang mereka cintai inilah. Walaupun pelbagai rintangan yang mendatang, pelbagai cabaran dan dugaan yang perlu ditempuh oleh rakyat Malaysia ni, tapi sekiranya kerana cinta akan negara, mereka akan sanggup berkorban apa saja. Jadi semangat ni perlu dipupuk dari kecil, kerana bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dia rebungnya. Supaya semangat ni tersemat ke dalam diri setiap rakyat Malaysia, tak kira apa pun bangsa dia, tak kira apa pun agama, tak kira apa pun umur mereka. Jadi setiap rakyat Malaysia ni perlu ada semangat ni, kerana ia adalah komponen penting bagi setiap negara, setiap rakyat Malaysia. Baiklah, untuk kesimpulannya pula, filem ini memang memainkan peranan yang membantu menyemai unsur perpaduan dan patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia kita sendiri. Filem Ola Bola adalah contoh utama filem yang menggambarkan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Ola Bola juga adalah filem yang sangat luar biasa yang menggambarkan komponen pelbagai budaya atau kenegaraan semuanya melalui jiwa filem itu sendiri. Filem yang menangani komponen-komponen seperti kepelbagaian budaya boleh mengajar kita untuk membentuk masyarakat berbilang kaum menjadi satu negara yang majmuk. Filem seperti Ola Bola sepatutnya dicipta dengan mengingati matlamat akhir untuk berkhidmat kepada pasukan bola sepak kita. Ini akan menjadi titik rujukan untuk zaman akan datang. Pelbagai budaya dan topik serta pelbagai etnik diasah sebagai teguran yang dipertingkatkan pada hari-hari yang akan datang. Kita dapat memerhati bahawa filem seperti Ola Bola boleh mencapai variasi yang sangat luas daripada orang ramai. Selain itu, pencapaian yang dicapai oleh filem ini sepatutnya menggesa lebih banyak filem penerbit untuk menyampaikan filem yang menggambarkan kepelbagaian budaya, kerana ia boleh menjejaskan kumpulan penonton. Untuk meningkatkan bantuan berterusan daripada rakyat Malaysia kita sendiri, pengeluar filem harus meningkatkan hal dalam memahami tujuan mereka berkepentingan atau kelakuan tinjauan mereka. Daripada penyiasatan ini menyimpulkan bahawa pencapaian sesebuah filem pada umumnya bukan mengenai bintang utama watak pada skrin ataupun faktor eksekutif yang pengeluar sepatutnya mendapat keuntungan untuk usaha yang digunakan. Cadangan ialah kita mestilah mengekalkan ciri-ciri seperti kaum dan masyarakat pada hari ini. Selain itu, perpaduan hanya dibangunkan melalui medium yang boleh membawa manusia bersama. Contohnya seperti di tempat kerja kita melalui sukan ataupun bersekolah kebangsaan kita sendiri. Ini boleh berlaku akibat dasar yang lapuk daripada British itu sebelum ini. Pada masa itu mempamerkan kebersamaan di Malaysia dilakukan untuk menekankan betapa amannya negara kita. Tetapi ia juga dilihat ketika perlawanan bola sepak menjadi sebab kita semua begitu rapat. Itu sahaja daripada kumpulan kami untuk kesimpulan filem Ola Bola ini. Terima kasih.